Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry video kali ini berkenaan dengan untuk pengetahuan semua, terdapat 42 sebanyak 42 alasan kegagalan dalam STR 2024 ni. Perkara ni ada dinyatakan dalam FAQ. Baik, tapi dalam video kali ini aku tak ada nak sebut semua 42. Aku ambil benda-benda yang penting je, alasan yang lazimnya keluar sebagai kegagalan. Okey, jom kita mulakan. Maklumat ini perlu diambil maklum kepada pemohon baru, pendaftaran baru, dan sekiranya ada membuat kemaskini baru. Sekiranya tertera apa yang aku sebut ini, maka faham-faham je lah, ini ialah alasan kegagalan ataupun tidak lulus. Okey, kita buat secara sepantas yang boleh, kerana ada banyak juga yang aku senarai pendekkan. Baik, yang pertama sekiranya terpapar maklumat pengenalan pemohon berbeza dengan semakan data agensi melibatkan nama, nombor kad pengenalan dan status kewarganegaraan. Itu yang pertama. Okey, dan yang kedua, tidak lulus kerana maklumat pengenalan pasangan berbeza dengan semakan data agensi melibatkan nama dan nombor kad pengenalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maklumat pengenalan anak berbeza dengan semakan data agensi melibatkan nama dan kad pengenalan. Nampak? 3 dah. Dan yang keempat, hubungan pertalian antara anak dan pemohon ataupun pasangan tidak sepadan dengan data agensi. Yang keempat. Dan yang kelima, maklumat pengenalan pasangan perlu pengesahan. Dan yang keenam, pemohon tidak melepasi syarat kelayakan. Okey. Dan seterusnya, semakan rekod agensi mendapati pasangan ataupun pemohon pasangan melebihi RM2,500 atau melebihi RM5,000. Sudah. Dan seterusnya, semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon ataupun pasangan melebihi RM2,500 ataupun RM5,000 termasuk pendapatan sewa. Sudah. Banyak alasan sebenarnya, alasan untuk gagal. Dan seterusnya, anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi. Ini sekiranya anak kita ni bukan lagi di bawah tanggungan, bermaksud melebihi 21 tahun dan mempunyai pendapatan sendiri, maka anak ni masuk dalam kategori bujang, bukan tanggungan lagi. Ambil perhatian. Okey? Dan seterusnya, pemohon ataupun pasangan memiliki 3 atau lebih perniagaan milikkan tunggal ataupun perkongsian. Maksudnya ada menjalankan bisnes dan mempunyai melebihi 3. Melebihi 3 tak boleh, akan tidak lulus. Dan seterusnya, pemohon ataupun pasangan berdaftar sebagai 1. Pemegang saham. 2. Pengarah syarikat. 3. Perkongsian liability terhad akan turut gagal. Selain daripada itu juga semakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan pemohon ataupun pasangan anak melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah. Perkara yang aku pernah sebut dahulu, semakan silang dengan JPJ. Sudah. Semua yang aku sebut tadi tu melibatkan perkara-perkara yang berlaku hasil daripada semakan silang. Jika gagal, keluarlah benda-benda seperti tadi. Okey, dan ada lagi, tak habis. Seterusnya, pemohon ataupun pasangan mempunyai transaksi pemilikan hartanah melebihi RM350,000. Maklum Dan seterusnya, pemohon ataupun pasangan mempunyai transaksi pembelian saham. Okey. Seterusnya, pemohon tidak menetap di Malaysia ataupun bekerja, belajar di luar negara berdasarkan rekod agensi. Okey. Dan seterusnya, permohonan dari luar negara secara dalam talian. Tak boleh. Walaupun anda warga negara, anda tinggal di luar negara, membuat permohonan dalam talian daripada luar negara, tidak boleh. Nampak tak betapa ketatnya semakan silang ni berlaku, dan ia disemak silang dengan sangat silang-silang. Harap faham. Okey. Dan seterusnya, pemohon wujud sebagai pasangan di permohonan lain. Contoh, Puan Zura lah kita panggil. Okey, Puan Zura ni nombor kad pengenalan dan namanya berdaftar sebagai pasangan orang lain. Tapi dalam permohonan orang lain, bini orang lain pula. Jadi, bini siapakah dia? Pun gagal sebab ada 2 rekodnya. Okey? Tak boleh main-main bab tu. Dan seterusnya, pasangan wujud sebagai pasangan di pasangan permohonan lain. Okey, dan seterusnya, pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan. Declare sebagai kahwin, tapi rekod perkahwinan tak ada, kan? Tak lulus.
Dan seterusnya, status perkahwinan perlu pengesahan. Ada perkahwinan, sebagai contoh, berkahwin di sempadan, tak ada rekod pengesahan, maka perlu buat pengesahan. Dan sekiranya berkahwin dalam negara, perlu sertakan rekod sijil nikah ataupun sijil perkahwinan bagi yang bukan beragama Islam. Okey. Dan seterusnya, tarikh kematian pasangan memerlukan salinan sijil kematian pasangan. Kena sertakan, tak boleh tak sertakan. Dan seterusnya, anak meninggal dunia. Dan seterusnya, anak tidak mendapati syarat kelayakan. Apakah syarat kelayakan? Berumur bawah 18 tahun. Yang di bawah tanggungan kita. Ingat tu. Okey. Dan seterusnya, tarikh perceraian memerlukan salinan sijil perceraian yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan. Ini maklum. Okey. Pasangan meninggal dunia. Okey. Bagi yang meninggal dunia perlu sertakan sijil kematian sekali. Tak boleh cakap tak ada pasangan, kematian pasangan tapi tidak menyertakan sijil kematian pun tak boleh juga. Okey. Dan antara yang aku senarai pendekkan ialah semakan rekod agensi mendapati had kemampuan pemohon ataupun pasangan memiliki kediaman melebihi syarat kelayakan. Okey, kita tahu STR 2024 ni bantuan yang kita panggil bantuan bersasar untuk golongan yang betul-betul memerlukan. Pendek kata berpendapatan 5,000 ke bawah. Tapi jika mampu memiliki sebuah banglo ataupun rumah yang bukan pada tahap pendapatannya, maka akan turut gagal. Baik, itu antara senarai pendek daripada 42 alasan tidak lulus ataupun alasan kegagalan dalam STR 2024. Apa yang aku sebut ni ialah yang biasanya keluar apabila seseorang pemohon gagal. Banyak yang lain lagi, tapi yang lain tu bila aku semak jarang keluar lah. Yang ini ialah antara yang lazimnya keluar. Alasan yang lazim. Daripada 42 tu aku shortlistkan menjadi apa yang aku sampaikan tadi. Jadi kita harus faham macam apa yang pernah aku sampaikan yang pada video terdahulu. Semakan silang ni ialah satu semakan berbagai-bagai agensi dan ia sangat ketat untuk memastikan hanya penerima yang benar-benar layak saja yang akan menerima STR pada tahun 2024. Jadi harap kita semua sedia maklum, ambil perhatian. Tapi walau apa pun yang aku sampaikan, ambil satu perhatian bahawa sekiranya seorang itu pemohon dan penerima STR bagi tahun 2023, terima cantik, tak ada masalah, tak ada kemaskinan yang perlu dilakukan, anda tak perlu risau dengan alasan ini semua kerana anda memang akan dapat, tak ada masalah. Cuma bagi pemohon baru, pendaftaran baru, kemaskini baru, kalau tak lengkap, anda bakal menerima mana-mana satu alasan yang aku sebut tadi tu. Alasan kegagalan ataupun kita panggil alasan tak lulus dalam STR 2024. Walau bagaimanapun, sekiranya nanti anda gagal, boleh buat rayuan, tak ada masalah. Rayuan tu akan dimaklumkan bila boleh buat rayuan. Okey, semoga manfaat apa yang aku sampaikan pada video kali ini. Get ready lah bagi yang buat pemohon baru, pendaftaran baru. Pastikan apa yang dah daftar dulu lengkap dan sebagainya untuk mengelakkan alasan-alasan yang macam aku sebut itu keluar pula. See you guys in my next video. Semoga manfaat benda ni. Assalamualaikum. Bye bye.